إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Semoga untuk surat 42. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka seseorang yang diambil oleh sultan, maka jadilah ia mulia. Maka seseorang yang diambil oleh sultan, bermaksud diambil, dibawa ke istananya, maka jadilah ia mulia. Dan seseorang yang tiada diambilnya, tinggallah dia memelihara akan binatang. Duduklah di kampung tu, mula kambing, mula ayam. Bermaksud kehidupan dia kena usaha lah. Jadi orang yang tak diambil oleh sultan tadi, kokallah dia mencari rezeki sendiri. Pelihara kambing, pelihara ayam. Bagi seorang yang diambil oleh sultan, bermaksud rezeki dia sultan dah siap-siapkan dah. Dia tak payah susah payah nak mula kambing, tak payah susah payah mula lembu sebagainya. Sebab sultan dah ambil dia pergi istana. Mana yang tak kena ambil, kokallah dia kena cari rezeki sendiri, susah payah. Jadi ini adalah perumpamaan yang sebelum ini tentang apa? Tentang seseorang yang tidak mendidik, seseorang yang tidak menterbiah diri dia. Maka seseorang yang tenggelam dalam syahwat dia, seseorang yang dilalaikan oleh dunia dia, maka disebut bahawa sebelum ini bahawa hendaklah kita tarbiyah, hendaklah kita lawan nafsu syahwat tersebut. Sebab sebelum ini mengatakan apabila engkau suka dan menuntut nafsu itu akan syahwatnya, maka hendaklah kita didik syahwat itu dengan apa? Dengan iman. Keinginan syahwat kita yang ingin lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada cara lain kecuali dia kata hendaklah engkau ingat dengan hukum syarak. Jadi sentiasalah, mana nafsu syahwat seorang itu sentiasa berkeinginan. Nafsu syahwat kita sentiasa berkeinginan, dia tak berhenti. Keinginan syahwat ni dia tak berhenti. Nak tidur, nak rehat, nak makan, nak berjalan. Sentiasalah syahwat ini mendahului iman. Sentiasalah syahwat ini mendahului iman dalam memandu keinginan kita tu. Jadi sesuatu yang kita teringin itu datang daripada hati kita. Datang hati, nak makan, nak berjalan,
nak keluar rumah. Orang sakit pun ada keinginan dia, kan? Orang sakit yang kita jaga pun ada keinginan dia. Dia tak terdaya dah, tak terdaya bergerak untuk apa, duduk kat wheelchair, duduk dalam rumah kan. Ada tak keinginan? Ada. Nak keluar lah jemaah, muak duduk dalam rumah ni. Ada keinginan dia. Kalau tak ada keinginan tu, apa parah? Untuk nak makan pun tak ada minta, nak minum pun tak ada, semua tak ada, apa lah? Tu parah. Jadi ada keinginan. Apa lagi yang sihat macam kita buka air mata tu, somban. Jadi itu yang jenis terdaya sikitnya. Mana yang terdaya banyak, duit banyak, buka mata Indonesia. Jadi sentiasa kita berkeinginan, dan keinginan kita itu amat segera dipandu oleh nafsu. Nafsu cepat. Bila ingat makannya, nafsu dah suap senarai dah. Mi goreng, petia goreng. Dah cepat. Berkeinginan kita nak duit, nafsu dah cepat. Bolinia. Ada. Bila kita ada duit banyak, dah keluar lu senarai bolian gitu. Belum dapat duit dah keluar senarai dah. Projek pun siap ni. Bodoh dah boli dah tu lah. Duit projek tu bulan depan gua dapat. Belum ada dah. Tapi bodoh nak diboli dah tu lah. Tukar kita ni. Kalau syahwat kita cepat mendahului keinginan kita. Nak makan, nak berpakaian, syahwat kita dahulu. Kemudian bagi orang yang beriman, sama ada dibiarkan syahwatnya mendahului dan dipantau dengan iman dia. Kadang didahului syahwat yang merayau, kemudian dipandu oleh iman belakang dia. Ini bagi orang yang ada iman. Bagi orang yang tak ada iman, dia tak ada suluh-suluh daripada syarak, tak ada. Kuat kehendak dia. Syarak ni kemudian kalau ada orang khabar, kalau ada orang larang, kalau ada yang teramu datang wajah, baru dah. Kalau mana orang tak marah, mana ini orang tak ada iman. Bagi ada orang iman, syahwat dia telah mendahului, menginginkan apa yang diinginkan, tetapi dia masih ada iman menyuluh belakang. Ni tak boleh ni tak boleh, dia berdapi-dapi. Bagi orang yang lebih kuat iman dia, ni yang mantap betul iman dia, maka setiap keinginan syarak yang mendahului. Nafsu duduk belakang. Bagi iman kuat dia, setiap keinginan dia itu, maka syarak yang mendahului. Maka nafsu duduk belakang. Ini hebat. Ini orang yang telah mentarbiah nafsu dia. Nafsu dia untuk. Sebab di hadapan adalah syarak. Di hadapan inilah hidayat. Mana? Hidayat yang mendahului nafsu dia. Ataupun hidayat berada sentiasa di belakang nafsu dia. Kadang nafsu itu berada di hadapan, tetapi hidayat sentiasa menghimpit dia. Ini tak apa, mana copek dia, membantu nafsu dia. Sebab itu dia kata, apabila suka kita menuntut nafsu itu akan syahwatnya, maka hendaklah kau ingat dengan hukum syarak. Jikalau ditegah oleh syarak, maka jangan engkau turut kehendak. Terkadang kuat sangat keinginan tu. Allah kata. Tapi dia tahu dia punya natijah dia, lebih menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berhenti sebelum melakukan. Terkadang kita melakukan dengan penuh rasa bimbang. Rasa dah lain macam ni. Dah beri bona pula ni, cari duit ni. Dah lalai pula rasa. Dia sentiasa menyuluh diri dia kan. Maka ketika itu
Dengan iman dia, dengan dia mengetahui bahawa sesuatu keinginan syahwat itu terkadang menyalahi syarak dan sebagainya, tapi begitu kuat keinginan dia, walaupun dia mengetahui syarak melarang dia, dia tahu, tapi keinginan syahwat dia begitu kuat, maka ketika itu mulalah berlakunya mujahadah. Di situ berlaku proses mujahadah yang dipandang mulia oleh syarak. Syarak memandang mulia. Kita kemana keinginan nafsu kita itu kuat, dan kita ada iman yang menerangkan bahawa ini adalah salah, ini benda yang tidak baik pada agama, tapi syahwat kita kuat menuntutnya, maka ketika telah berlakunya proses mujahadah. Salat awal waktu, datang ke masjid ilmu, baca Quran, berzikir, qiyamul lail, maka nafsu kita tak suka. Nafsu kita tak suka. Sedangkan syarak memuji. Syarak memuji pujian. Dan kita mengetahui, kita beriman kepada syarak. Kita tidak menafikan bahawa syarak adalah yang jadi panduan kita. Tapi nafsu kita kuat, menyalahi syarak tersebut. Maka ketika itu, di sinilah kita kata kuat atau tidaknya kita. Bagi orang yang tidak kuat iman dia, maka dia mengikut nafsu dia. Bagi yang kuat iman dia, maka dia mujahadah. Dia ingin lawan. Dia nak lawan. Dia nak lawan kejahatan yang ada dalam diri sendiri. Kenapa? Sebab dia melihat keinginan nafsu dia mukhalafah syarak. Mukhalafah yang ada pada syarak. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebegitu pada setiap diri orang. Setiap diri orang macam tu. Itu yang disebut oleh sebagian ulama yang melihat hikmat di sebalik Allah Taala jadikan sebegitu. Karena kalau kita fikirkan kenapa Allah Taala buat macam tu? Kenapa alangkah baiknya Tuhan tak payah bagi nafsu yang jahat ni kan? Kalau begitu jadi malaikat je lah. Ataupun kalau begitu tidak ada lagi kita kata makna taklif. Tidak ada lagi makna pada taklif itu. Jadi manusia ini, di antara hikmat rahsia di sebalik manusia itu adanya taklif, mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf maksud diberati. Kenapa bawik pula? Sebab dalam diri manusia itu ada satu kejahatan nama dia nafsu. Nafsu yang ada pada diri manusia itulah menyebabkan kita rasa berat, bawik nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada nafsu, maka ibadat tidak ada lagi berat. Macam malaikat, salat dia bukan bawik lagi dah. Tasbih dia, zikir dia bukan satu keberatan kepada mereka. Bahkan itulah tabiat mereka. Tabiat mereka itu ibadat. Apabila manusia ini ingin melakukan taat, maka dia bawik nak lakukan. Susah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jadikan nafsu dalam itu. Maka dia bawik. Nak sembahyang pun bawik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah SWT. Wa innaha lakabiratun, sembahyang tu besar sangat yang kita nak buat. Illa 'alal khashi'in, itu orang khusyuk. Sebab itu ulama ada menyebut rufi'at taklif, terangkat taklif bagi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang faham agama, maka terangkat taklif. Bagi orang yang salah faham tentang makna ini, maka jadi sosek orang ni. Bila orang salah faham tentang kata-kata ulama ni, dikata terangkat taklif bagi orang yang dah kenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang salah faham tentang kenyataan ini, maka dia anggap bila dia kenal Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi taklif. Dia faham tidak ada lagi taklif, bermaksud dia tak wajib sembahyang dah.
Ada orang macam tu saya pernah jumpa orang itu. Masa mula-mula belajar tu, pernah jumpa. Jadi masa cuti-cuti belajar lagi, pernah lah kerja je. Macam-macam kerja. Jadi jaga pun tu Masa kerja tu ada pakcik tu, masa time semayang. Dia semayang Dia semayang. Pakcik tu tak semayang masih. Tak payah. Wah, macam mana pula tu? Tak payah. Dah kenal Tuhan tak payah semayang lah. Dah kenal orang tak payah semayang. Mana ada dalam buku. Tak ada kata tak wajib semayang. Buku sekolah tu rendah buku itu kata. Saja tenang apa kan. Yang kau belajar kat sekolah tu rendahnya buku tu. Ni ada buku yang lebih tinggi. Jadi faham bila kerana Allah Ta'ala tidak ada lagi taklif, kata dia. Bila kerana Tuhan tidak ada lagi wajib, tak payah sembahyang dah. Sebut ayam. Habis niatnya kata. Semua niatnya. Sembahyang niat, haji niat, puasa niatnya. Jadi pemakan niat tak boleh ke makan niatnya? Dia tak boleh kalau makan betul. Makan tu boleh niatnya. Jadi semua niat agama ni semua niatnya. Sembahyang niatnya. Niat sembahyang, niat puasa. Makan niat boleh tak? Makan tak boleh lah. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi ulama kata rufi'at taklif, terangkat taklif maksud hilang rasa berat taat. Bila benar-benar memahami syarak itu terangkat taklif, maksud kalam ulama ini terangkat rasa berat ibadat. Salat itu bukan lagi berat. Zikir itu bukan lagi boleh. Baca Quran bukan lagi satu yang berat. Maka jadilah kita macam malaikat, tak boleh. Ibadat itu merupakan makanan dia. Jadi ulama mengatakan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu keperluan kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kami bernafas. Bernafas ni ada apa kita kena suruh anak kita? Bernafas lah, apa kena meleh berlapis? Tak ada, tak ada suruh. Kita suruh orang bernafas, kita suruh orang. Tak ada kita suruh. Suruh orang bernafas, tak ada. Tak ada suruh bernafas, memang hidup-hidup dah menafikan. Dia memerlukan pernafasan bukan? Dia memerlukan. Kalau kita tak ingat pun, tak menafis kita. Maka sebegitulah orang yang memahami makna taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami itu umpama pernafasan. Dan kami memerlukan berzikir. Kalau kami tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka binasa kami. Maka jadilah taat itu bukan satu yang susah. Maka dia kata rufi'at taklif, tidak terangkat taklif. Maka orang yang sebegini apa maksudnya? Orang yang sebegini adalah orang yang telah mentarbiyah nafsu dia. Orang yang sangat berjaya. Maka nafsu dia tak ada tempat langsung dalam diri dia. Tak ada tempat langsung dalam diri dia. Tunduk, hina, duk ontok-ontok dalam diri dia tu, maka dia mengikut hidayat Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun dia tak berkutik dia dalam tu. Ada nafsu kita, anda ada dalam tu. Lama pun beramah tu dah. Okey gitu. Tak payah bagi dah, tak payah. Kita lah minta izin dia. Boleh tak saya pergi masjid? Hidayat tu kecil je. Jangan, tak payah kata dia. Kita pula takut kat nafsu tu. Lepas tu ada oleh dia nak pergi lah, tak payah kata dia. Bolehlah, kita pula merayu dia. Dia pula jadi anda dah bolehlah. Kita kuat benar minta ke dia. Pergilah. Pilih lewat sikit pergi. Yang cepat benar pula. Kata dia banyak dia tu. Pergi lah kita. Kuat nak kan pergi lah. Tapi masih lagi
Borek, kita pun borek nak buat. Nak sembahyang sunat lah, tak payahlah, sunat je kata dia. Tak payah kata. Dia nak buat lah, capek sikit kata dia. Sentiasa nafsu itu mengawal diri dia. Maka bagi orang yang disebut oleh ulama terangkat taklif tidak berat, bermaksud masya-Allah, maka itu menggambarkan dia telah mentarbiah nafsu dia. Maka ini dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid. Walaupun dia untuk pegang tasbih, tapi hati dia bertambah baik. Walaupun orang tak nampak masa bila dia berjihad, tapi ini dia mujahidin. Sebab itu kita baca hadis Nabi sallallahu, Nabi kata nahnu narji'u min jihad al-asghar ila jihadil akbar. Kita balik daripada peperangan yang kecil pada perang yang lebih besar. Walaupun ada ulama mentikai sanad hadis sebagainya, tapi hadis itu bukan maudhu'. Jadi maksud agama mengiktiraf, walaupun kita tak ada peluang nak perang jihad dekat medan perang, kita tak ada peluang, bukan negara kita yang berada dalam perang dan sebagainya. Kita berada dalam negara yang aman. Nak berperang dengan makannya, banyak bona makan. Nak berperang dengan makannya kan. Tetapi kita masih ada peluang untuk menjadi mulia di akhirat nanti. Kalaulah kemuliaan itu hanya pada orang yang susah macam Palestin, kepada orang yang susah macam dekat Iraq sahaja, sebab dia berada dalam peperangan betul-betul, berdarah, mati dan sebagainya. Kita yang tak ada ujian ni, maka akan terbelakang di akhirat nanti. Kalau kita tengok negara Islam yang berperang dengan yang tak perang, mana lebih banyak? Negara Islam mana yang lebih banyak? Yang perang atau tak perang? Yang tak perang lebih banyak. Yang perang ni Palestin, mana lagi tempat-tempat tak banyak. Yang amannya banyak. Yang amannya banyak. Jadi mana mungkin kemuliaan umat Nabi Muhammad ni sedikit? Tak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemuliaan umat akhir zaman ni dengan banyak ruang dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Manis syahid?" Nabi tanya, "Manis syahid?" Orang mati syahid itu siapa? Siapa yang mati syahid? Orang yang syahid siapa? Nabi kata, "Manis syahid?" Orang yang mati syahid siapa? Sahabat dia, orang yang mati syahid ya Rasulullah, orang yang pergi medan perang lawan musuh, maka dia terbunuh di medan perang. Sebab kata Nabi kata, kalau begitulah makna syahid, maka sedikitlah umat aku yang dapat pahala syahid di akhirat nanti. Jadi pada hari akhirat nanti, umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak sekali gelaran yang mulia disandang oleh umat Nabi Muhammad SAW berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Mana umat ini dimuliakan di dunia, dimuliakan di alam barzakh, dimuliakan di akhirat. Umat akhir zaman ini. Sebab itu diharamkan ataupun tidak dibenarkan umat-umat yang terdahulu, termasuk nabi-nabi mereka, tidak dibenarkan bergerak menuju ke syurga kecuali seluruh umat Nabi Muhammad ini masuk syurga dahulu. Itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hatta para anbiya, para nabi pun tunggu dulu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim tunggu. Umat Nabi Muhammad dahulu selesaikan dia punya hisab dia. Umat Nabi Muhammad dulu selesaikan hisab dia. Umat Nabi Muhammad dahulu yang meniti titian siratul mustaqim. Dah selesai semua, baru umat yang terkemudian termasuk nabi-nabi mereka. Jadi kalau begitulah kemuliaannya, sudah pasti ketika orang yang pertama dihisab mestilah terbaik keputusannya. Kita umat yang pertama dihisab, mestilah bila dihisab itu terserlah kemuliaan kita.
Kalau dihisap di kalangan umat Nabi Muhammad syahid, tak ramai. Maka tak terselah kemuliaan dia. Sebab itu Nabi bila bertanya, siapakah syahid? Sahabat menjawab, orang yang syahid ya Rasulullah, orang yang mau pergi medan perang, maka dia dibunuh, maka dia syahid. Nabi mengatakan, kalau begitu kuranglah umat aku yang syahid. Ketahuilah, Nabi kata, orang yang mati sakit paut mati syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati kena rumah runtuh syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati, yang saya ingat, orang yang mati sakit dada syahid. Alhamdulillah lah. Sakit dada gitu. Biasa nak terlalu, tapi ada sebab apa? Merokok. Tu tak aspek ngaban. Itu salah dia tu tak tahulah. Kalau ada ulama pendapat termasuk isap rokok, ramai orang tak berhenti rokok kan. Kalau ada orang berani pendapat punya tu, rasa tak pernah keluar tu pendapat. Kalau ada orang keluar pendapatnya tu, tak berhenti merokok sampai mati dia. Ada orang tu berhenti merokok ada had dia. Dah batuk-batuk tu berhenti. Kan? Ada orang tak batuk dah. Tu keluar darah tu berhenti. Tapi keluar kenyataan mati syahid walaupun merokok, tak berhenti lah orang tu merokok. Jadi Nabi kata sakit dada mati syahid. Bermaksud orang yang dapat pahala syahid ni banyak. Mana umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara. Kalau kita berada pada negeri yang aman, kalau kita berada negeri yang aman, bagaimana cara kita nak meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu Nabi SAW menceritakan betapa adilnya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Bermaksud, sekiranya kita memiliki ilmu, maka kita boleh menggunakan situasi yang kita hadapi. Kalau kita ada ilmu, kita boleh menggunakan situasi apa sahaja yang kita hadapi. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Aku ta'ajub dengan keadaan orang mukmin. Kenapa ya Rasulullah? Sebab orang mukmin itu sentiasa berada dalam kebaikan. Bermaksud seorang itu bila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dia mendapat kebaikan. Jadi seseorang itu tidak terlepas berada daripada dua keadaan. Dua yang keadaan manusia ni. Sama ada susah atau senang. Ataupun tengah-tengah. Macam mana? Hidup macam mana? Okey tak? Kadang-kadang tu tak okey. Kadang-kadang okey. Jadi hidup kita ni sama ada senang ataupun susah. Nabi kata, aku ta'ajub perihal orang mukmin. Orang mukmin itu sentiasa berada dalam kebaikan, walaupun dia susah, walaupun dia senang. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, sekiranya orang mukmin itu ditimpa bala ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesusahan. Ujian macam mana susah orang Islam ni? Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Itu secara umum Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ujian bala menimpa seorang. Wala nabluwannakum, maka bala itu siapa yang beri? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri. Sebab Allah Ta'ala wala nablu, kami nabluwanna, kami akan turunkan bala. Walanabluwannakum, kami akan uji kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bisyai'in, sedikit. Kenapa Allah Taala sebut sedikit? Dah tahu dah hujan Allah Taala ni. Tetap Allah Taala sebut bisyai'. Syai' ni sedikit. Tahu dah mati orang, masih lagi sedikit. Sebab kesusahan dunia dibandingkan akhirat sangat sedikit. Sebab di dunia bila orang tu dah terlampau teruk sangat, maka meninggal dia. Maka mati itu
bukan satu seksaan yang dahsyat. Mati bukan satu seksaan dahsyat. Seksaan yang dahsyat, kalau seksa tak mati. Itu dahsyat. Kalau seksa tak mati-mati, itu dahsyat. Kalau seksa mati, itu dahsyat. Tak besar ujian dia. Kalau kita kata kesian orang yang kena bom mati, yang dekat sini apa, kucing manis mati pun mati ya. Bahkan ada hadis pula menyatakan orang mati syahid itu sebenarnya tak sakit. Ada kata tak sakit, masya-Allah. Kita yang sakit kucing manis gaut, nak mana kan sakit pinggang apa, mati. Jadi mati itu bukanlah sakit yang dahsyat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ujian dunia bisyai, sedikit. Aku uji kamu dengan sedikit minal khauf, ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Dulu kaya, apa itu? Kena rampeh, kena bom dan sebagainya habis. Orang yang ada harta di Gaza kena bom, mana ada? Tak ada, solat sepinggang. Diuji dengan takut. Masya Allah, saudara kita diuji dengan takut, diuji dengan kurangnya harta, diuji dengan kematian, diuji dengan tanam-tanaman. Mana ujian ni lengkap. Kepada orang Palestin lengkap. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsimil amwal, kurang harta, wal anfusi, dan kurangnya nyawa-nyawa, wasamarat, dan kurangnya buah-buahan. Lengkap ujian kepada saudara kita. Wa basyiris sabirin, dan beri gembira orang yang sabar. Maka Nabi mengatakan sekiranya orang itu mukmin, maka aku takjub orang mukmin ini. Orang mukmin ini sentiasa berada dalam kebaikan. Nabi kata sekiranya dia ditiba bala fasabara. Sekiranya dia ditiba bala maka dia sabar. Fahuwa khairun lahu, maka dia mendapat kebaikan baginya. Sebab tu bagi orang yang faham hikmat di sebalik, mana yang di hadapan kita bala, yang di hadapan kita sakit, yang di hadapan kita susah, yang di hadapan kita segala kesusahan yang kita hadapi di dunia pada zahir dia, tetapi ada kebaikan yang diperoleh oleh orang mukmin, nama dia sabar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang mukmin itu mengeluarkan kesabaran dia. Maka Allah Ta'ala berikan kebaikan dengan sabar itu. Bagi orang yang diberikan kepahaman yang lebih mendalam atau iman yang lebih kuat, maka dia melihat pahala sabar itu lebih besar daripada bala yang datang. Sebab itu para sahabat Nabi memahami makna nilai sabar. Sahabat itu faham makna sabar, dan mereka memahami apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja Allah akan balas pahala sabar ini tidak terkira. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menceritakan kelebihan-kelebihan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Kalau orang yang memahami makna ma'iyatullah, orang yang memahami makna ma'iyatullah, ini orang ahli mahabbah. Allah yang memahami makna ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, ini dipahami oleh ahli mahabbah. Dua pasang kekasih, apa yang diinginkan daripada kekasihnya? Dua pasang kekasih duduk jauh-jauh. Yang kekasih ni apa kekasih nak dia bagi? Nak duit bagi, nak hadiah bagi. Kekasih dah dekat Terengganu contoh dia. Kemudian semua dia hantar kerupuk, hantar ni, hantar, semua dapat.
Tapi apa yang semua dia yang duduk kat bahar ni semua rumah kerupuk. Kekasih Terengganu hantar kerupuk. Dapat apa lagi? Semua dah hantar. Dapat. Tapi apa nikmat yang boleh disokong? Kebersamaan. Tak ada nama. Tapi cuba kita dengan kawan lah kawan baik begini. Tak lari mana. Dia pindah ke Terengganu. Dia hantar kerupuk. Memang kita rumah kerupuk. Lepas kita kata, tak apa yang penting kerupuk datang. Kau tak balik pun tak apa. Kau tak balik pun tak apa. Saya tak dapat nak hantar lah kerupuk ni. Tak dapat nak balik. Tak apa, kau tak balik tu. Janji kau hantar. Yang penting kerupuk sampai. Dia tak kira mana nak bersama dah. Tak jumpa pun tak apa, yang penting kerupuk. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, yang penting kau bagi nikmat ya Allah. Bagi aku duit ya Allah. Adapun dengan engkau ya Allah, tak apa, tak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita nak sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ini tidak dipahami oleh ahli mahabbah. Ahli mahabbah memahami makna kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi sesuatu yang Tuhan bagi, macam kekasih tadilah. Kerupuk dia ramah, tapi lebih daripada itu dia nak bersama dengan orang yang dikasihi. Masya Allah, saya boleh balik minggu ni ya, boleh insya-Allah, tapi kerupuk tak ada. Kok orang yang tak berapa kuat, kita tak balik lah, kata. Ada kerupuk balik. Tapi bila orang yang ahli mahabbah, tak apa baliklah, tak ada kerupuk pun tak apa, kata dia. Sebab nikmat dia adalah pada kebersamaan itu. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami makna ma'iyatullah. Orang yang memahami makna ma'iyatullah, kenikmatan adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memahami ma'iyatullah, nikmat dia ketika mana ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak memahami makna ma'iyatullah, nikmat dia bila dia mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia ingatkan makan yang Tuhan bagi, bila dia ingatkan syurga yang bakal dia dapat, tu dia suka. Ini orang yang tidak memahami ma'iyatullah. Orang yang memahami ma'iyatullah, mengingati Allah itu lebih daripada segala dia. Sebab ketika mana kita ingat Allah, ketika itu kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang memahami nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ulama menyebut dalam Al-Quran ada satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kefahaman kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika mana Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, kita nak berhijrah, kita tahulah dalam Gua Thur itu macam-macam ada ular, ada apa, kemudian mereka dikejar oleh orang musyrikin. Yang paling bimbang Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak bimbang. Nabi tetap kuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rasa bimbang adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bimbang, ada sebab lah. Dia bimbang tentang keselamatan Nabi SAW. Rasa takut, bimbang dan sebagainya. Apatah lagi Sayyidina Abu Bakar kena patuk dekat ular dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sampailah orang musyrikin sampai ke kaki gua dan nampak kaki orang musyrikin dah. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, sekiranya orang musyrikin itu tijau, tunduk, maka nampak. Orang musyrikin itu tak tunduk ya. Dia berdiri je mana. Sebab lubang tu pakai lutut tu. Saya pernah masuk sekali Gua Sur tu. Merangkak masuk kan. Lubang tu pakai lutut. Jadi kalau berdiri tak nampak, tapi kalau tunduk nampak dalam tu. Nampak dalam tu. Jadi orang musyrikin sampai ke pintu gua, dia berdiri je. Sayyidina Abu Bakar nampak kaki musyrikin di luar gua tu. Dia Sayyidina Abu Bakar bisik ke Rasul, ya Rasulullah, kalau orang tu tunduk tinjau nampak itu. Maka turun ayat Al-Quran
Nabi bacakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Turun wahyu, dan orang yang pertama dengar wahyu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka jadilah ketika itu seolah-olah ayat Quran itu ditalkinkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan ayat itu memang ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ayat Al-Quran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Nabi SAW. Ayat Al-Quran itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka itu satu bentuk talqin daripada Nabi, melalui Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud perkataan daripada Allah kepada Sayyidina Abu Bakar khusus. Ma zannuka bisnain Allahu thalithahuma. Kata-kata ini daripada Nabi. Dan makna ayat itu daripada Nabi SAW, ma zannuka bisnain Allah thalithahuma. Jangan engkau menyangka, ayat itu bermaksud, ya Abu Bakar, ma zannuka, kan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ma zannuka bisnain, siapa yang menyangka dua orang? Sayyidina Abu Bakar. Maka ayat itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ma zannuka bisnain, jangan engkau sangka kita berdua. Allahu thalithahuma, Allah yang ketiga. Jadi yang kau rasa takut, kita bukan berdua, kita bertiga. Ada seorang lagi, Allah. Jadi kita bersama dengan Allah, bukan kita dua orang saja. Maka ayat itu diteruskan, la tahzan, la tahzan, jangan sedih. Allah Ta'ala turunkan ayat untuk mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan sedih. Masya Allah, kita kata. Yang menyebut siapa? Yang menyebutnya Rasulullah. Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya seseorang yang menyebut itu daripada orang yang kita sayang, orang yang kita hormati, orang yang kita sanjungi, maka terkesan gitu. Ada budak kecil menangis, melalak kat luar dah. Kita pun pergi, dah tengah menangis, melalak budak tu. Datang mamak, dah tu tengah menangis lah, berhenti dah. Kita datang suruh budak tu menangis, lagi melalak dah. Tak didengar macam kita, tak terkesan. Datang mamak. Ni siapa? Satu sosok yang dihormati, yang disayangi, yang bagi dia makan dan sebagainya, yang dihormati. Mamak datang, dah tu dah. Diam dia. Bermaksud sesuatu perintah daripada seseorang yang hebat, maka memberi kesan pada hati seseorang. Dah, jangan sedih lagi. Berhenti dah. Diam dah. Orang tu sedih. Dah. Tak payah sedih dah. Berhenti dah. Dan kata-kata itu datang daripada orang yang hebat, sehingga menimbulkan rasa gembira daripada suara yang hebat. Tapi cubakan kawan kita yang selalu mengutuk kita. Dah, tak payah nangis dah. Dah sedih dah. Sedih kita. Sebab orang yang suruh daripada seorang yang tidak hebat pada hati kita kan. Seorang yang selalu merendahkan kita, seorang yang selalu tiba dia suruh kita jangan sedih, tak terkesan kita. Tapi kalau seorang yang hebat datang kata, dah jangan sedih lagi, suka kita. Jadi yang menyebut la tahzan ni siapa? Yang menyebut Sayyidina Abu Bakar la tahzan, jangan sedih, Nabi SAW. Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala mengatakan la tahzan, jangan sedih. Maka hilang kesedihan Sayyidina Abu Bakar. Satu. Dia Allah Ta'ala mengatakan la tahzan, jangan sedih. Nabi sebut jangan sedih. Masya Allah. Jadi Nabi boleh sebut seorang jangan sedih, maka hilang sedih tu. Satu. Hilang kesedihan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian la tahzan innallaha ma'ana. Itu perkataan daripada Nabi, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Jadi bersama itu bukan sekadar ilmu, tetapi
Bersama itu adalah zauqi. Bila Nabi kata innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita, bukan sekadar ilmu, tetapi zauq. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Maka dikatakan ketika itu Sayyidina Abu Bakar hilang kesedihan, hilang ketakutan, sebab ketika itu hati Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah nama dia. Jadi ulama mengatakan ketika itu Sayyidina Abu Bakar mendapat darajat ma'iyatullah yang sempurna. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bersama dengan Allah mungkin dengan ilmu saja. Kita tahu saja. Dalam Quran ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada ayat Al-Quran. Kalau tak tahu catat. Ada ayat Quran mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yakni Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Ayat Quran mana boleh kita tolak? Ya masuk kita tahu bahawa dalam Al-Quran Allah Taala bersama dengan kita. Mana? Tapi zauq ada belum? Zauq belum. Contohnya bila kita seorang, dah sunyi, dah rasa takut. Rasa takut kita seorang. Sedangkan kita tahu dah ayat Allah Taala bersama dengan kita. Tapi tetap takut. Kenapa? Zauq dah tak ada. Merasai kebersamaan tak ada. Kalau kita merasai kebersamaan Allah SWT, mana mungkin kita rasa takut? Jadi tak ada rasa kebersamaan itu. Kemudian tidak memahami apa maksud bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak faham gitu. Kecuali kekasih dengan kekasih baru kita faham. Apalah kau tu? Kulu-kuli. Dua orang ya, nikah belum? Contoh dia. Jadi mak tak faham maksud orang dengan bercinta ni, kata dia. Mana mak faham? Mak tak rasa apa yang nak rasa. Itu ma'iyatul mahbub nama. Bersama dengan dia merasai nikmat tu kan. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang memahami makna ma'iyatullah, maka Allah Taala menyediakan ma'iyatullah itu ketika sabar. Maka Allah Taala kata innallaha ma'as sabirin. Allah Taala bersama dengan orang sabar. Jadi nampak daripada ujian, daripada kesusahan, maka dia sabar. Bila sabar, selain daripada pahala yang Tuhan sediakan, Allah Taala akan balas pahala sabar bi ghairi hisab. Mana di akhirat menunggu balasan. Di akhirat menunggu balasan orang sabar sebanyak-banyaknya. Di dunia dia mendapat ma'iyatullah. Sebab Tuhan kata innallaha ma'as sabirin. Allah Taala bersama dengan orang sabar. Jadi bagi orang yang faham makna ma'iyatullah, sabarnya bertukar jadi nikmat. Sugal bertukar jadi nikmat. Jadi ada orang tu susah, duit kurang dan sebagainya, tiba-tiba datang kekasih duduk bersama dengan dia. Maka jadilah bersama kekasih jadi nikmat. Hilang kesusahan dia. Sebab itu para sahabat Nabi yang memahami kemuliaan bala, maka bagi mereka bala itu bertukar jadi nikmat. Bala itu satu nikmat. Jadi bila datang bala kepada para sahabat, maka mereka ahlan wa sahlan bil bala. Selamat datang bala, macam itulah, bukanlah dia bersabut. Bila datang bala itu seperti diadu-adukanlah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sebab itu kalau dalam kitab hikam disebut bala itu adalah perayaan bagi orang yang hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Bala itu ujian-ujian Allah Taala di dunia ini bagi orang yang salih umpama perayaan bagi dia. Perayaan. Itu bagi orang yang memahami makna hikmat di sebalik ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada hadis, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika mana di padang mahsyar nanti apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan, sebab di padang mahsyar itu orang yang mulia Tuhan akan angkat. Tuhan angkat. Jadi kita akan terkejut tengok orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang ini diangkat oleh Allah SWT, orang ini diangkat oleh Allah SWT. Dan bahkan kita orang tu tertanya-tanya. Ni apa amal lah, ni apa amal, ni apa amal, ni apa amal. Sehingga disebutkan seperti hadis, ada satu golongan di akhirat nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darajat dia di padang mahsyar. Diangkat, kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tertanya-tanya, ni siapa pula ni? Nabi ke mereka? Anbiya ke mereka? Aulia ke mereka? Maka mereka berkata, tak, mereka bukan Nabi, mereka bukan para aulia. Habis siapa mereka ini? Mereka ini adalah golongan yang dibala oleh Allah Ta'ala di dunia. Banyak ujian bala dia dan mereka sabar. Jadi kita tidak dibala oleh Ta'ala dengan bala yang banyak. Maka dikatakan hadis, ketika itu manusia bercita-cita, alangkah baiknya kami ditimpa bala di dunia lu setiap hari. Alangkah baiknya, ketika hadis itu menyebut, ketika manusia melihat kemuliaan orang yang dibala dan sabar, manusia bercita-cita, alangkah baik dia di dunia kami ditimpa bala setiap hari dan kami sabar. Bermaksud itu keinginan dia. Bermaksud kepahaman ini telah dipahami oleh orang yang soleh di dunia lagi, yang disebut dalam kitab hikam yang kita pelik. Sebab mereka mengatakan bahawa para aulia itu menganggap bala itu umpama perayaan yang datang. Itu yang dipandang oleh para sahabat. Bagi itu orang yang kuat iman dia memahami hikmat di sebalik yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi orang mukmin itu bila dia kuat iman, ditimpa bala dia sabar. Sudah lebih. Kemudian yang kedua, Nabi kata orang mukmin itu apabila diberikan nikmat maka dia bersyukur. Fahuwa khairul lahu, maka dapat kebaikan kepada dia. Jadi Nabi kata takjub orang mukmin ni, kalau ditimpa bala sabar dapat baik, diberikan nikmat dia bersyukur. Jadi kita kata kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan nikmat. Tetapi tidak kalah kemuliaan dia. Sekiranya kita sambut nikmat ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan kita aman, diberikan kita kemudahan, diberikan kita sehat. Tetapi kita tidak lalai dengan nikmat, kita juga tak nak ketinggalan di akhirat nanti. Kalau saudara kita diuji dengan berbagai ujian, dengan kesusahan, dengan kematian, kita apa nilai kita di akhirat? Nabi kata dua-dua mukmin itu baik. Sekiranya ditimpa dengan nikmat, fasyakarallah, maka dia bersyukur kepada Allah. Macam mana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat aman, dengan nikmat sehat, bertambah kita beramal Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu dah susah baru nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa sehat ni, kita kuat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ni tanda kita syukur Allah Taala, maka kita juga mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ketujuh, wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.